Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fala 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم خير أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita menjadikan kita semakin hampir dan semakin istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Menyambung hadis yang kita dah sebut sebelum daripada ni, dan kalau kita meneliti kedudukan hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah taala dan tak sahih dia, walau bagaimanapun tidak kurang ramai juga ulama yang menyatakan hadis ini kedudukannya dhaif, seperti mana Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah pun menyatakan hadis ini dhaif. Walau bagaimanapun kita berbicara tentang perkara-perkara fadilat, perkara-perkara kebaikan fadail, untuk mengamalkannya tidak menjadi masalah. InsyaAllah mudah-mudahan amalan kita diterima Allah. Kita menyambung hadis setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis suatu bulan yang sangat hebat, luar biasa dengan keberkatannya, kemuliaannya. Maka hadis itu menyambung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr." Satu bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Semua tahu malam itu disebut sebagai malam Al-Qadar. Ulama mengatakan Al-Qadar itu maknanya Al-Karam. Malam Al-Qadar makna malam Al-Karam. Karam makna mulia, malam yang sangat mulia. Jadi kemuliaan itu boleh dikaitkan dalam berbagai sudut. Di antara lain, kemuliaan bulan Ramadan itu kerana turunnya Al-Quran di malam Al-Qadar. Bahkan kalau kita meneliti daripada pendapat beberapa ulama, bahkan kebanyakan ulama menyatakan kitab-kitab samawi itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Sahifah ataupun suhuf Ibrahim alaihi salam itu turun bulan Ramadan. Kalau tak silap saya pada 6 Ramadan, 3 Ramadan. Kalau kitab Taurat, kitab Zabur Nabi Allah Daud alaihi salam bulan Ramadan. Kitab Taurat Nabi Musa alaihi salam bulan Ramadan. Kitab Injil Nabi Isa alaihi salam itu dalam 12 ataupun 13 Ramadan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan secara jumlatan wahidah sekaligus pada malam Al-Qadar. Itu pilihannya. Malam Al-Qadar itu perbahasan banyaklah berdasarkan kepada hadis. Ada kata malam ganjil 10 hari terakhir, ada yang tidak menetapkan ganjil ataupun genap, hanya disebut secara umum 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan pada malam-malam malam 10 terakhir termasuk juga malam genap. Ada ulama kata malam 4 boleh. Ada yang mengatakan sepanjang Ramadan, bahkan ada pendapat yang dikatakan lemah sepanjang tahun. Tidak kurang pendapat yang kuat menetapkan malam 27 Ramadan, 29 dan sebagainya. Tapi secara pasti malam Al-Qadar, malam yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Selepas itu turun secara beransur-ansur selama 23 tahun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wahyu. Jadi bukan sekadar Al-Quran, bahkan kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Cuma beza yang tu bulan Ramadan, tapi malam-malam yang lain lah. Hanya malam Al-Qadar itu Allah kurniakan khusus untuk kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Tak ada. Ramadan tu ada. Umat-umat dulu, Nabi dulu ada. Malam Al-Qadar, malam Qadar kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja.
Jadi saya tak nak panjang lebar qadar itu. Mungkin itu akan dibahas panjang lebar oleh ustaz-ustaz yang lain. Cuma secara kesimpulan, di antara keistimewaan Ramadan sehingga dia menjadi penghulu kepada segala bulan yang lain kerana wujudnya malam Al-Qadar yang sabit daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Qadar, khusus surah itu, surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung, ya. Syahrun ja'alallahu siyamahu fariidah wa qiyam lailihi tatawwu'an. Ya. Suatu bulan yang Allah jadikan siangnya berpuasa, puasa yang Allah Ta'ala wajibkan untuk berpuasa, dan malamnya dihidupkan dengan perkara-perkara sunat, tatawwu'. Ya. Jadi perkara sunat, ulama mengatakan sebahagiannya yang dimaksudkan dalam hadis perkara sunat itu adalah tarawih. Dia ibadah khusus sunat di bulan Ramadan. Kita tak akan jumpa tarawih di malam-malam yang lain, sebab tu rugi kalau kita tinggalkan tarawih tanpa ada sebab yang munasabah, keuzuran yang munasabah. Rugi. Dia dah tak ada dosa, tapi rugi, sebenar-benar rugi kita. Sebab dia juga bentuk kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umat ini. Maka kalau kita tinggalkan ataupun kita buat macam buat endah tak endah macam sebab itu Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardah, dia kata la taj'al yawma shaumika wa yawma fatrika sawa. Jangan kamu jadikan hari puasa kamu dengan bulan Ramadan tadi ni dengan hari tak puasa bulan-bulan lain itu sama. Jangan. Itu kata Sayyidina Jabir radhiyallahu taala. Sekali lagi saya ulang, la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Jangan jadikan hari puasa kamu, hari-hari puasa yang kamu tempuh bulan Ramadan sama dengan hari-hari lain yang tak Ramadan. Itu tak. Sikap orang mukmin dia akan beza tu. Bermula malam pertama Ramadan, sikap dia dah berbeza. Kita tak timbullah masalah jadi hamba Ramadan dan sebagainya. Cuma kita nak supaya kita dapat macam Nabi buat. Kita nak dapat macam mana Nabi dapat. Nabi SAW akan berubah, kan? 100%. Ya. Ibadahnya, kemurahannya, kebaikannya dah dia memang baik hebat dah. Akan jadi lebih baik. Pemurah hebat dah, akan jadi lebih pemurah. Baca Quran, baca dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Ada riwayat kata Nabi baca Sayyidina Jibril donga. Ada yang kata Sayyidina Jibril baca Nabi SAW donga. Jadi kita ambil kesimpulan kedua hadis tu ya berlaku. Jadi mereka ni Nabi SAW dengan Sayyidina Jibril alaihissalam donga, memperdongakan satu sama lain dengan Al-Quran. Kalau kita meneliti sejarah para imam ataupun orang-orang saleh daripada kalangan ulama-ulama salaf dulu, ya, mereka ni baca Quran khusus bulan Ramadan tu setiap hari, siang khatam sekali, malam khatam. Ada bahagian khatam belah siang, ada bahagian khatam Quran belah malam. Bahkan jauh lebih hebat lagi, ada sebagian ulama yang mampu mengkhatamkan Al-Quran di dalam salat sunat malam mereka. Solat tarawih ke, solat tahajud ke, khatam. Bahkan sebahagian mereka khatam semayang sunat malam tu dalam 2 rakaat solat sunat pun. Masya Allah, kan? Itu orang jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan, kan? Sebab tu penting, kan? Kita ni kono pula ni kira satu hikmah, satu kebaikan besar Allah jadikan penyakit pun. Bukan kita nak, tidak, tapi ada mungkin hikmah sebalik. Allah porap kita dalam rumah, tak ada apa buat, kau balun tu itu Quran. Baca yang nak Quran tu. Jadikan bacaan Quran kita tu tak sama macam hari-hari lain. Kerja tak kerja dah, jabat office tak pergi dah, duduk ke rumah balun Quran tu betul. Ni bulan Ramadan, ni bulan Syaban, berapa hari Syaban baru ni kita dah baca Quran elok dah. Ramadan ni kita balun tu betul sebanyak-banyak. Makan tak ada makan, masak tak masak, kadang-kadang nak maghrib baru sibuk baca Quran tu betul.
Kalau boleh solang 3 hari khatam, solang paling tidak solang 5 hari khatam. Mereka ada pun nak buat. Itu dia antara hikmah antara rahmah bukan kita nak penyakit ni, tidak. Tapi mungkin dari sudut kebaikan, hikmah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri kita ruang yang sangat selesa, dan ruang tu sangat besar untuk kita menumpukan bahagian ibadah kita tu untuk Quran. Kerana di antara keistimewaan Ramadan ialah dengan Qurannya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk kita sentiasa boleh ada ruang dan keinginan untuk sentiasa mendampingi diri kita dengan Al-Quran, baca setakat kemampuan kita. Kau slow-slow lah. Kau boleh yang agak-agak mahir, gaya kita lah. Itu kelebihan masing-masing lah. Tapi jangan kita jarakkan diri kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan itu penyebab kepada kebaikan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan beri manfaat pada kita, yang baik daripada Allah, kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.